Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya tak? Jelas ke? Jelas. Dengar. Alright. Jelas. Kita mula sekarang. Okay. Semua graduan kerana telah menghadiri ke sesi taklimat Majlis Convocation ke-7 Politeknik Metro Kuala Lumpur. Nama saya Rizwan. Saya merupakan pengurus majlis pada Majlis Convocation ke-7 anda nanti. Dan untuk maklumat agenda kita pada hari ini ada beberapa agenda sepanjang taklimat ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan maklumat majlis convocation. Yang kedua ada cara majlis. Yang ketiga peraturan keselamatan, peraturan pendaftaran, peraturan majlis dan dewan, peraturan jubah, peraturan pengambilan sijil dan transkrip, peraturan gambar combo dan lain-lain hal. Anda dan graduan semua tidak dibenarkan mencelah sepanjang sesi taklimat dijalankan. Jika ada persoalan, boleh type di ruangan chatting dan mungkin saya akan baca ataupun pegawai-pegawai yang lain akan jawab segala persoalan yang anda ingin tanyakan di sepanjang sesi taklimat ini. Okey, maklumat majlis convocation seperti yang anda telah tahu, tarikh majlis adalah pada 22 Februari 2022 bersamaan dengan hari Selasa hadapan. Dan lokasi majlis jangan ingat ini adalah yang terakhir, yang final. Kita akan buat majlis convocation di Grand Ballroom Hotel Tenera Bangi di Bandar Baru Bangi, bukannya di Politeknik Shah Alam. Mana yang masih lagi ingat kita punya combo dekat Politeknik Shah Alam, harap ubahlah. Selepas ni pada hari Selasa depan kita semua berkumpul di Hotel Tenera Bangi. Untuk masa majlis diadakan sebanyak 2 sidang, iaitu sidang pertama pada 8 pagi hingga 1 petang, sidang kedua pada 1:30 petang hingga 5:30 petang. Jumlah graduan yang akan bergraduat pada tahun ini adalah sebanyak 381 orang dan kaedah pengendalian adalah secara berseduka. Untuk maklumat graduan sekalian, tema pada majlis convocation kita adalah songket. So pada graduan-graduan semua jika nak join ikut tema bolehlah pakai songket, cari baju pakaiannya ada motif songket, digalakkan. Jika anda tidak pakai tak ada masalah. Ya. Oh hilang. Okey, kita teruskan untuk sesi sidang pagi. Terdapat 2 kursus yang terlibat. Graduan yang terlibat adalah graduan daripada Diploma Teknologi Maklumat, Teknologi Digital sebanyak 68 graduan dan graduan pengurusan Diploma Pengurusan Peruncitan sebanyak 152 orang graduan. Untuk atur cara majlis, bermula pada pukul 8 pagi, graduan semua diminta hadir terus ke Dewan Hotel Tenera untuk sesi pendaftaran graduan. Pukul 9 pagi, selepas pendaftaran, graduan semua akan kita tempatkan di satu kawasan di tingkat 1 untuk berkumpul sebelum perarakan masuk ke dalam Dewan. Graduan semua akan diarak masuk, membuat perarakan masuk pada pukul 9 pagi. Pada 9:30 pagi, diadakan perarakan masuk tetamu kehormat yang diiringi oleh pengarah PMKL, ahli pengurusan tertinggi, ketua program, ketua khusus dan wakil akademia PMKL. Selepas itu nyanyian lagu negaraku, bacaan doa, ucapan aluan oleh pengarah PMKL, ucapan perasmian oleh tetamu kehormat dan akhir sekali adalah tayangan multimedia. Selepas tayangan multimedia, ini graduan-graduan Diploma Teknologi Maklumat kena ingat. Ini anda adalah
kumpulan yang pertama akan naik ke atas pentas menerima scroll masing-masing. Apabila selesai, 68 orang pelajar Diploma Teknologi Maklumat, Teknologi Digital, persembahan selingan akan diadakan dan seterusnya pelajar yang mengambil Diploma Pengurusan Peruncitan pula akan naik ke atas pentas. Selesai sahaja semua pelajar Diploma Teknologi Maklumat dan Pengurusan Peruncitan dapat diploma masing-masing, kita adakan anugerah kecemerlangan pelajar. Banyak pelajar-pelajar yang mendapat anugerah kecemerlangan, kita akan bagi anugerah pada penghujung. Dan selepas itu pengisytiharaan alumni diadakan nyanyian lagu Politeknik Malaysia. Hafal lagi tak? Saya harap semua masih hafal lagu Politeknik Malaysia. Mungkin ini adalah kali terakhir anda akan menyanyikannya. Dan perarakan keluar tetamu kehormat dan lain-lain meninggalkan Dewan. Dan kita jangka bersurai pada pukul 12.30 tengah hari. Apabila bersurai, para graduan dan ibu bapa serta semua tetamu tidak dibenarkan untuk berada di dalam Dewan. Kerana kita akan sanitize Dewan kita untuk atau cara yang seterusnya pada sebelah petang. Untuk sidang petang pula, graduan yang terlibat adalah seramai 161 graduan Diploma Pengurusan Hotel. Atau cara majlis lebih kurang sama dengan yang pagi, tetapi kita bermula pada 1:30 petang pendaftaran graduan. Kepada ketika ini, saya harap semua graduan yang terlibat sila datang awal lah. Kerana pada masa yang sama, graduan-graduan serta parent pada sebelah pagi diorang keluar Dewan. Keadaan mungkin akan jadi ramai di kawasan foyer hotel tersebut. Kita kalau boleh nak mengelakkan perkumpulan, masing-masing berkumpul dan mengelakkan melaksanakan SOP yang sepatutnya. Pada 2:30 petang akan masuk graduan ke dalam Dewan dan kita akan bermula pada pukul 3 petang untuk perarakan masuk tetamu kehormat diiringi oleh pengarah, ahli pengurusan tertinggi, ketua program, ketua khusus dan wakil akademia PMKL. Seterusnya nyanyian lagu negaraku, bacaan doa, ucapan-ucapan, tayangan multimedia dan selepas tayangan multimedia diadakan penganugerahan Diploma Pengurusan Hotel. Dan di antara sesi penganugerahan diploma tersebut, kita adakan juga persembahan dan selesai penganugerahan Diploma Pengurusan Hotel, disampaikan juga anugerah kecemerlangan pelajar, di mana pelajar-pelajar Diploma Pengurusan Hotel yang cemerlang dan dapat anugerah kita akan beri pada waktu ini. Dan yang terakhir sekali, pengisytiharan alumni dan nyanyian lagu Politeknik Malaysia perarakan keluar dan kita dijangka selesai untuk sidang petang pada pukul 5.30 petang. Faham semua Boleh dengar Alright, okey. Seterusnya untuk peraturan am, operasi standard umum. Saya jemput Puan Zalina sebagai ketua untuk memberikan taklimat berkenaan dengan peraturan-peraturan SOP yang patut pelajar-pelajar graduan semua amalkan semasa sesi convocation nanti. Silakan Baik, Puan. terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pertama sekali mengenai peraturan operasi standard ni, segala detail ni kita telah beri kepada pelajar dalam surat jemputan. Jadi boleh rujuk di situ jugalah. Okay. Yang pertama sekali, semua graduan dan juga ibu bapa serta pengiring perlu memastikan diri berada dalam keadaan sihat sebelum hadir ke majlis convocation. Okay. Dan semua termasuklah ibu bapa dan pengiring pelajar perlu menunjukkan bukti keputusan ujian RTK antigen melalui aplikasi MySejahtera.
Okey, dengan keputusan negatif yang dijalankan 3 hari atau selewat-lewatnya sehari sebelum hadir ke majlis convocation. Okey, dengan keputusan negatif ya. Jika keputusan positif, dalam MySejahtera nanti akan appear warna merah lah. Jadi secara automatik tidak dibenarkan untuk menghadiri majlis convocation. Okay. Yang ketiga, hanya individu yang telah lengkap divaksin dan melebihi tempoh keberkesanan ataupun matang lah dengan status risiko rendah atau casual contact low risk di dalam MySejahtera sahaja dibenarkan masuk ke dalam convocation. Status-status lain seperti close contact, PUS dan PUI, person under investigation ataupun PUS tu person under surveillance. Yang tu tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan. Okay. Seterusnya, semua tetamu hendaklah mengeskini aplikasi MySejahtera dan wajib mengimbas kod QR sebelum memasuki dewan. Jadi semua termasuk ibu bapa dan graduan perlu mengimbas kod QR yang disediakan nanti. Okey, graduan juga diwajibkan memakai pelitup muka setiap masa. Okey, semasa sebagai langkah keselamatan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang ini semasa di dalam dewan. Okey, dan juga mematuhi penjarakan fizikal kurang-kurangnya 1 meter semasa pendaftaran diri dan juga semasa berada di dalam dewan. Okay. Dan tata cara untuk melaporkan keputusan ujian kendiri COVID-19 di dalam aplikasi MySejahtera ini telah diberi dalam garis panduan bersama surat jemputan. Okay, yang ini pelajar boleh rujuk lah. Okay. Perlu untuk dilaporkan di dalam MySejahtera. Yang ini secara kendiri. Bermakna pelajar dan juga tetamu perlu membuat ujian tu secara sendiri, self-test dan melaporkan keputusan tu dalam MySejahtera. Lewatnya 24 jam atau sehari sebelum hari convocation. Okay, ini step dia lah, boleh rujuk dalam garis panduan yang kita sediakan. Dan pastikan keputusan ujian anda itu anda hantar. Tekan hantar. Okay. Alright. Setelah melaporkan dalam MySejahtera, okay, para graduan juga perlu menghantar tangkapan skrin tersebut. Jadi bila anda telah isi laporan keputusan ujian kendiri tu, anda kena buat screenshot. Contohnya seperti di skrin sekarang lah. Screenshot ataupun tangkapan skrin daripada helpdesk yang menunjukkan anda telah melaporkan keputusan ujian kendiri anda. Dan tangkapan skrin tersebut anda perlu hantar pada link yang disediakan. Jadi dua step di sini. Satu dalam MySejahtera. Yang kedua, hantar tangkapan skrin ataupun screenshot anda telah melakukan ujian kendiri itu ke dalam link yang disediakan. Okey, itu saja daripada saya. Sebarang persoalan boleh menghubungi urus setia. Terima kasih. Okey, yang ini saya juga nak share juga mengenai yang saya dah sebut tadi. Sekiranya MySejahtera anda berstatus dibenarkan tu ialah yang seperti tertera di belah kanan tu lah. Iaitu low risk, kontak casual tidak bergejala dan kontak casual bergejala tetapi ujian saringan COVID-19 anda negatif. Sebab itu penting untuk semua graduan dan juga ibu bapa melakukan ujian saringan COVID-19 tu. Mesti keputusan negatif sekiranya anda kontak casual bergejala. Dan bagi yang tidak dibenarkan memasuki majlis pada convocation kita nanti ialah seperti status berikut. Kontak rapat atau close contact, PUS, person under surveillance, dan juga PUI, patient under investigation. Okay?
Alright, semua ni akan diupdate dalam Bahasa Sejahtera oleh KKM berdasarkan laporan ujian keputusan ujian kendiri anda, dan sekiranya anda close contact pun KKM akan updatekan dalam Bahasa Sejahtera anda juga. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Zalina atas penerangan berkaitan dengan SOP. Seterusnya saya jemput Dr. Fahila untuk memberikan penerangan berkaitan dengan pendaftaran. Silakan Doktor. Boleh dengar? Boleh. Okey, selamat petang kepada semua. Boleh. Boleh jelas Okey, kalau kita lihat untuk pendaftaran iaitu aktiviti yang kamu jalankan sebelum anda mengambil scroll anda perlu mendaftar terlebih dahulu So, walaupun di dalam tentatif ditulis pukul 8, kami berharap student-student boleh sampai ke hotel tersebut dan cuba mendaftarkan diri pada bagi sesi pagi itu pada pukul 7.30 pagi. Okey. Kaunter pendaftaran tu akan dibuka seawal-awal 7.30 pagi sebab untuk mengelakkan kesesakan. Okey, ramai berkumpul pada masa yang sama. Kita mengharapkan untuk sesi pagi tu bolehlah pelajar mula mendaftar bermula 7.30 pagi dan bagi sesi petang pula 1.30 petang. Okay, jelas ya? Sebab sesi pagi ni kita ada dua jabatan yang terlibat Okey. Kemudian yang kedua, macam Puan Zalina bagi tahu tadi, anda perlu menunjukkan saringan kesihatan anda sebelum mendaftar kepada kaunter AJK pendaftaran Okey. Seperti yang ditunjukkan dalam image di sini Okey, jelas bahagian ni, pastikan anda sihat. Okey, kemudian kami akan sediakan yang seperti apa yang kamu nampak ni, kod QR. Okey, anda perlu mengimbas dan menunjukkan bukti yang dipaparkan di bawah ni, menunjukkan bukti pendaftaran kepada AJK pendaftaran yang akan duduk berhadapan dengan anda lah semasa pendaftaran tu. Okey, kemudian next. Okey, selepas anda daftar, dah tunjuk bukti, baru anda akan diberi barcode seperti yang dipaparkan di bawah ini. Okey, anda mesti dapatkan barcode ni. Tanpa mempunyai barcode ni, anda tak boleh berbaris untuk naik ke pentas sebab barcode ni akan digunakan untuk membaca nama anda. So setiap pelajar yang telah buat pendaftaran, tunjuk bukti pendaftaran anda dan pastikan anda menerima barcode daripada AJK pendaftaran atau pegawai yang bertugas. Jelas So jangan kata terpadamlah, tak jadilah, okey. Pastikan anda buat pendaftaran. Okey, baru anda akan diberi barcode ni. Okey, dan pastikan anda menghafal barcode yang diberi. Ada kod, kalau anda perasan ada nombor di bawahnya Okey, ada nombor. Tolong hafal nombor tersebut. Okey, setiap seseorang mesti ingat 4 digit ni. Okey, bukan saya bagi nombor ekor 4 digit ni mesti dihafal sebab sekiranya tercicir, terhilang, so anda boleh rujuk kepada 4 digit ni kepada pegawai dalam sebelum anda naik ke pentas. So anda boleh bagi tahu nombor rujukan anda tersebut. Jelas? So anda tak boleh gunakan kawan anda punya nombor sebab setiap pelajar mempunyai nombor yang berbeza. Kami sudah setkan student ni nombor dia 002, student B 003. Jelas? Cuba simpan benda ini dengan selamat. Jangan cicirkan. Jelas? Dan pastikan anda menerima kad barcode ni yang mempunyai nama anda sendiri. Jangan silap nama. Sebelum naik tu baru perasan, alamak tersilap nama. Tak boleh macam tu Okey, ada persoalan kat sini? So kamu ada 3 benda kena buat bila kamu pergi kepada kaunter pendaftaran.
kamu perlu buat saringan kesihatan seperti yang diterangkan bukti saringan kesihatan anda, kemudian scan barcode yang disediakan, tunjukkan bukti pendaftaran tersebut kepada pegawai bertugas, kemudian pegawai bertugas akan menyerahkan kamu kad barcode ni. Okey, next slide. Okey, kemudian anda akan berbaris mengikut sesi masing-masing. Okey, anda akan berbaris mengikut sesi yang ditetapkan. Okey, so untuk taklimat fotografi dan macam mana barcode ni akan didetek semua, tolong bagi perhatian sewaktu taklimat yang akan datang ni. Okay, macam mana proses dalam dewan ni sebelum dewannya. So proses ini akan berlaku di aras 1. Okay, dan kamu akan berarah masuk ke pentas pada aras bawah, bukan aras 1. So kita patut berarah menurun ke bawah. So kami akan memohon anda berbaris mengikut sesi yang ditetapkan. So dalam pembarisan itu, semasa kamu berbaris, jagalah jarak anda di antara kawan-kawan anda. Okey? Kita tengah ada ramai orang So kesihatan anda dijaga. Kalau ada masalah jangan datang. Inform PA. Okey, apa-apa bagi tahu PA. Boleh? Ada masalah, cuba rujuk PA, bagi tahu, kami akan cuba selesaikan masalah tersebut. Okey? Okay, ada sebarang persoalan? Belum. Okey, lagi satu sebelum kami terlupa, pastikan dress code anda, attire, etika pakaian anda mengikut apa yang berada di garis panduan. Okey, kalau kamu tidak mengikuti etika pakaian, anda tidak akan dibenarkan naik pentas. Okey, benda ni kami strict kami akan tarik kamu keluar. So mohon ikut etika pakaian. Jangan salahkan kami kemudian sekiranya anda tidak mengikut, kami tidak benarkan anda naik ke pentas. Okey, kami akan cek pakaian semua semasa dalam perarakan kamu kamu berbaris semua di atas, kami akan cek anda. Okey, ada barang persoalan? Okey, tiada Encik Riz, itu sahaja. Okey, terima kasih pada Dr. Kohila atas keterangan. Encik Riz, sekejap. Mohon pelajar isi kedatangan anda pada link yang telah diberi dalam text box Mohon isi kehadiran anda Kehadiran kehadiran dalam ruangan chatting. Ada link untuk kehadiran pada hari ini. Okey, terima kasih pada Dr. Kohila di atas penerangan tadi dan dijemput seterusnya Puan Joanida untuk meneruskan taklimat berkenaan peraturan am berkaitan dengan jubah. Dipersilakan Puan Jo. Okay, terima kasih Encik Riz. Okay, Assalamualaikum. Naik ke dalam hotel. Okay, cuma yang ni I nak jelaskan sekiranya ada yang tak faham lah. Okay, penerimaan pemulangan jubah seperti mana dalam garis panduan jubah. Okay, untuk penerimaan jubah ada dua, oleh graduan itu sendiri dan juga oleh wakil graduan. Okay, untuk simple je, borang dua sahaja. Perkara dua saja. Satu, resit asal bayaran, terutama sekali yang bayar guna CDM. Okay, yang bayar guna CDM ramai beberapa yang tidak bawa resit asal. Okay, so yang mana hutang dengan ID tolong bawa masa pulang jubah. Okay, dan satu lagi borang akuan lah, borang satu. Dan borang satu ni ramai yang tak buat salinan tadi. So yang mana boleh ubah ada dua salinan borang satu. Okay, yang kedua adalah oleh wakil graduan. Untuk wakil graduan ada banyak sikit lah item yang kita nak, ada 5. Okay, resit asal,
borang 1 nak 2 salinan sama macam graduan, cuma ada borang kuasa, borang 2, salinan IC graduan dan salinan IC wakil graduan. Okay, yang ni ada yang tertinggal tadi. So I minta you print balik apa semua kan. So fotos yang belum ambil jubah, so ingatlah, okay, untuk yang ambil on behalf kawan ke, okay, adik-beradik dan sebagainya, make sure 5 item ni perlu diberi. Okay, seperti mana yang beritahu tadi, graduan dibenarkan mewakili individu lain. Setiap wakil yang berstatus graduan, okay, you all boleh ambil 2 set pakaian lah, termasuk untuk diri you sendiri. Tapi yang bukan berstatus graduan seperti adik-beradik, parents dan sebagainya, okay, hanya dibenarkan untuk mengambil 1 set pakaian konvo sahaja. Okay. Dan yang ni I nak jelaskan, jubah dan mortabot bagi graduan DRM adalah berwarna biru gelap. So siapa yang dapat selain daripada warna biru, tolong bagi tahu dengan cepatlah, dengan keadaan segera. Dan bagi graduan DDT dan DHM berwarna merah. Okay. Okey, semua graduan hendaklah memastikan jubah yang diterima dalam keadaan yang baik. Okey, aduan kerosakan jubah selepas menandatangani borang 1, okey, tidak akan dilayan. Okey, nombor kod inventory jubah yang diterima mestilah sama dengan nombor kod inventory jubah yang dipulangkan. Okey, kenapa penting ni? Sebab tak nak bertukar jubah dan mortabot dengan graduan yang lain. Okey. Semua graduan hendaklah memastikan jubah yang diterima dalam keadaan yang baik. Aduan kerosakan jubah, yang ni macam point tadi. Oh, ni point tadi. Okey, jubah hendaklah dipulangkan kepada jawatan kuasa jubah convocation sebaik sahaja majlis konvo tamat di hotel Tenera. Okey, yang ni ada 2 tempat you all boleh pulangkan jubah. Okey, yang pertama di hotel Tenera setelah tamat sidang majlis convocation. Okey, pada tarikh 22 tu di arah 1. Satu lagi, you all boleh pulangkan pada 24 dan 25 Februari, hari Khamis dan Jumaat di library lah macam tadi. 23 hari bulan tidak boleh pulang lah sebab kami bercuti. Okay. Surat peringatan akan dikeluarkan selepas tempoh 30 hari charge kelewatan dikira. Okey, bila nak start charge lewat tu bermula 28 Februari hari Isnin. Okey, kita dah start yang dalam garis panduan dah dinyatakan sebanyak RM30 untuk 1 hari. Jadi kalau you lambat 2-3 hari, you kali sendirilah. Okey. PMKL berhak mengambil tindakan undang-undang sekiranya graduan masih gagal memberikan maklum balas dan tindakan memulangkan jubah apabila tamat tempoh 30 hari dari tarikh surat peringatan dikeluarkan. Okay, next. Okay, graduan tidak. Okay, yang ni poin penting, sila dengar betul-betul. Graduan tidak dibenarkan sama sekali meminda atau mengubah mana-mana bahagian jubah yang diterima. Okay, you jahit ke apa tak boleh apatah lagi mencuci sendiri jubah dan menyembur pewangi, perfume, okay, pada jubah. Okay, kerana semua jubah yang diberikan dah dicuci dan ada setengahnya yang dah digosok. Okay, so you tak perlu lagi nak cuci jubah tu dan masa pulang pun tak perlu cuci. Okay, graduan dinasihatkan menggosok jubah pada suhu yang rendah. Okey, kadar charge berikut akan dikenakan kepada graduan bagi kes kehilangan ataupun kerosakan jubah atau mortabot. Okey, kalau you tengok charge dia mahal Untuk kehilangan jubah charge dia RM400. Okey, kalau kerosakan mortabot ataupun kehilangan mortabot RM200. Okey, kerosakan songket ataupun pengubah suaian jubah. Okey, contoh-contoh kerosakannya seperti terkoyak, terbakar, terkena puntung api rokok kan, you smoking terkena puntung rokok api tu, dan juga streka, ada kesan streka dan sebagainya, ataupun terkena bahan kimia seperti minyak wangi, yang tu kadarnya adalah RM400. Mahal so tolong jaga jubah dan mortabot betul-betul Dan sijil diploma tidak akan dikeluarkan kepada graduan sehingga bayaran tersebut dijelaskan, yang charge yang inilah kehilangan dan kerosakan ni. Okay, next. Okay,
Yang terakhir adalah tarikh penting penerimaan dan pemulangan jubah. Ini I ringkaskan. Okey, untuk penerimaan jubah, you all boleh ambil lah seminggu ni, 14 hingga 18 Februari, Isnin hingga Jumaat. Okey, bermula 9 pagi hingga 4 petang. Jadi tolong patuhi masa yang diberikan di library PMKL. Dan untuk pemulangan jubah ada 2 tempat. Yang pertama selepas tamat majlis convocation, iaitu pada 22 Februari dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Yang 2 petang ni bagi yang sesi pagi lah. Dah siap gambar apa semua, dah boleh terus pulang. Di Hotel Tenira, Aras 1. Dan juga boleh juga pulang kalau kata nak photoshoot ke, nak ambil lebih masa lagi, tak ada masalah. Start 24. 24 dan 25, Khamis dan Jumaat, sama juga 9 hingga 4 petang. Boleh pulangkan di library. Charge kelewatan bermula pada 28 Februari next weeknya, hari Isnin, dengan kadar RM30 sehari termasuklah cuti am. Berapa hari you lewat, you kiralah sendiri. Jadi kaunter di library PMKL akan dibuka hanya pada hari bekerja. Dari jam 9 hingga 4 petang. Jadi urusan pada tarikh atau waktu selain daripada jadual yang menyatakan tidak akan dilayan. So please tengok waktu dan tarikh lah yang telah ditetapkan. Okey, itu sahaja daripada JK Jubah. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Johanida di atas taklimat berkenaan dengan jubah, dan saya harapkan anda semua faham dengan tata cara pengambilan dan pemulangan jubah, dan tiada pelajar yang akan didenda lah nanti. Dan seterusnya kita jemput Puan Fairuz untuk memberikan taklimat berkenaan dengan pengambilan sijil dan juga transkrip. Dipersilakan Puan Fairuz. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Dengar tak? Dengar. Okay. Untuk pengambilan sijil dan transkrip pada hari convocation, sijil diploma dan transkrip akademik boleh dituntut selepas majlis convocation, sama macam pemulangan jubah tadi, pada tarikh yang sama selepas pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang saja di tempat di Tenera Hotel bersebelah dengan meja pemulangan jubah. Okay, untuk mendapatkan sijil diploma dan transkrip akademik ni, sila bawa sekali bersama dokumen bukti serahan jubah borang 1 sebagai rujukan. So kalau awak tak bawa borang 1 tu, awak tak boleh ambil sijil dan transkrip awak. Okey, selain daripada tempoh di atas, sewaktu di Tenera Hotel, boleh dapatkan sijil dan transkrip bila awak nak pulang jubah di PMKL. So lepas dah pulang jubah, boleh datang ke unit peperiksaan, bawa bersama dokumen bukti serahan jubah borang 1 sebagai rujukan, baru awak boleh collect awak punya sijil dan transkrip. Itu je. Terima kasih kepada Puan Fairuz, dan tuan-tuan semua ingat borang 1 tu sangat penting, dokumen tu sangat penting. Sila bawa ke mana-mana sepanjang sesi convocation dan sebarang urusan berkaitan dengan convocation di PMKL nanti. Okey, terima kasih Puan Fairuz dan sekali lagi, dan kita jemput seterusnya Encik Razi untuk taklimat berkaitan dengan gambar convocation. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, saya akan sambung berkenaan dengan dua perkara sebenarnya, iaitu pertama adalah berkenaan dengan gambar convocation dan juga tata cara untuk kita menerima scroll, iaitu untuk barcode sistem lah. Okey, first kali saya akan bercerita, maklumkan berkenaan dengan gambar convocation. Ada dua kategori. Yang pertama adalah fotografi di atas pentas, iaitu ini adalah wajib. Pembayaran sudah selesai, dan dimasukkan di dalam yuran convocation anda. Dan seterusnya foto diambil semasa sesi penerimaan scroll berjalan, itu masuk di atas pentas tu lah. Maklumat graduan
borang maklumat graduat akan diberikan sejurus anda turun daripada pentas. So, maksudnya bila anda turun tu, dia ada person yang akan bagikan borang berkenaan dengan maklumat anda bagi tujuan penghantaran ke kediaman masing-masing lah. Okay, dan seterusnya selepas anda isi borang berkenaan, so anda tinggalkan sahaja di atas meja dan dia ada person yang akan collect daripada borang anda. So kena ingatlah, lepas anda isi borang berkenaan, tinggal saja di atas kerusi yang anda duduk dan keluar dari dewan. So ada person yang akan kutip. So itu untuk pertama, fotografi data pentas. Okay, yang kedua adalah untuk yang pilihan optional, ada juga studio yang akan disediakan di dalam di arah satu, di arah satu di atas dewan penaan, studio fotografi yang ini pilihan, tidak diwajibkan, bergantung kepada individu lah sama ada nak atau tak nak. So ini adalah antara package yang disediakan. At least anda boleh tahulah lingkungan harga hingga 120 sehingga 300. Okay, itu adalah untuk peraturan gambar application. Okay, yang kedua adalah tata cara penerimaan scroll ketika di dalam dewan. Okay, perkara yang paling penting sekali seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Kehla, so anda akan menerima satu kad yang mengandungi barcode, ada nombor kat situ, nombor kod anda, ada nama anda, ada program dan juga ada sesi. So kod ini anda kena simpan sehingga nama anda dipanggil, nama anda sehingga giliran anda dipanggil lah. Okay. Jangan hilangkan barcode ini kerana dia akan mencacapkan lagi proses penerimaan scroll berkenaan. So sekiranya hilang, anda boleh berhubung, tapi saya harap tak hilang lah. Kalau hilang, anda kena berhubung dengan penasihat akademik anda ataupun terus direct kepada saya lah, untuk kami akan beri, kalau masalah nombor lah, 096742182. Tertinggal 7. Padahal suka nombor 7. Okey, ingat 079-674-2182, ataupun anda boleh kontak dengan anda punya penasihat akademik, so dia akan kontak saya juga. Saya harap tak hilang. Kalau hilang dia akan mengganggu sikit perjalanan. Kalau anda hilang sebagai contoh last minute, anda ingat nombor yang ada dekat sebelah barcode tu. Kalau Agneswari ni nombor dia 0001. So anda punya kena ingatlah nombor berapa. Apa? Ya, ada apa? Tak ada apa Okay, so jangan hilang lah. Kalau boleh tak hilang. Okay, so ini adalah perkara yang seterusnya adalah lokasi yang penting yang anda kena tahu semasa proses penerimaan scroll. Ada beberapa cek perkara, iaitu pertama kita ada pentas di atas ni. Kita ada juru foto dan kita ada pegawai pengedaran foto, borang fotografi, dan anda punya adalah berada di D1 ni adalah ruangan perbarisan penerima scroll. Sebelum anda naik ke pentas, anda akan beratur di sini dahulu kat D1 ni. Lepas tu dekat di hadapannya ada pegawai pengimbas. So kat sinilah lokasi anda akan memberikan kod bar tu untuk diimbas. Dan seterusnya sebelah tu adalah pembaca nama graduan, dia akan membaca nama anda di atas kertas. So ni adalah gambaran awal lokasi di mana anda akan menerima scroll. Okay, ini adalah checkpoint penting yang anda perlu tahulah. A ini adalah pentas. A ini adalah pentas, iaitu adalah tempat di anda menerima scroll. Tempat untuk anda menerima scroll. Okay, kita ada B1, B2, B3, B4 dan B5. Ini adalah checkpoint yang akan berada di sini semasa menunggu nama dipanggil. Okay, ada standby 1, 2, 3, 4 dan 5. So ada 5 orang. Dan C1 ni adalah ruangan di mana barcode anda diimbas. So kat sini adalah diimbas. So yang D1, D2 sampai DN ni adalah untuk perbarisan yang selebihnya. Ada panjang, kalau ada 100, di DT ada 100 orang, so 100 orang lah beratur kat bawah ni sebelum dia akan scan dan berjalan ke B1, B5, B4, D3 dan seterusnya. Okay, so ini ada sedikit video macam mana tata cara itu berlaku. Saya bagi mainkan sekejap. Okay, langkah yang pertama, graduan berbaris di ruang perbarisan menunggu. So kat situ nampak, okay, ada perbarisan berlaku. So graduan akan beratur di sini dahulu sebelum bermula. So selepasnya, langkah yang kedua adalah graduan yang pertama akan mengimbas kod bar di C1. Dia akan pergi sini lah. Nanti akan ada label imbas barcode di sini. So nanti ada pegawai yang akan menjaga. So imbas.
So selepas tu dia akan pergi ke, lepas diimbas dia akan berjalan ke B5, B4, B3, B2, B1. So dia okey, sampai sini dia akan berada di sinilah. Roda membaris bergerak ke hadapan ke posisi yang dikosongkan. So penuhlah kat sini B1, B2, B3, B4 dan B5. So selepas selesai 5 orang yang pertama ni, so selepas nama yang selepas selesai 5 tu, so yang bawah belakang tu akan ke depan lah, penuhkan ruang kosong kat depan tu untuk menunggu sehingga dimenangkan untuk diimbas. Okay, masa bila dia boleh imbas, so selepas ada kekosongan, okay, ni graduan yang B1 akan dipanggil nama dia untuk menerima scroll. So dia bila menerima scroll, so kat situ dia kena standby lah. Kena tahu kat sini ada juru kamera ambil gambar dia. Nanti kena pastikan masa ambil scroll tu tengok pada cameraman. So kat situ dia akan snap gambar anda. Okay, lepas terima scroll, so yang kat belakang tu kena naik atas. Yang belakang tadi B1, B2 akan penuhkan tempat kosong dia lah. Pastikan B1 ni ada orang. Tapi jangan risau, nanti setiap checkpoint ni akan ada yang jaga untuk queue. Okey, anda boleh ke depan, anda boleh ke depan. So tak perlu nak risaulah, insyaAllah semua jalan lancar. Okay, lepas tu, lepas person tu ambil gambar, so dia kena ambil borang dekat F5, dekat checkpoint F ni untuk ambil borang maklumat dan duduk semula ke tempat asal. So itu adalah flow perjalanan checkpoint dah. Okay, saya ulang sekali bas lagi. Start masuk, lepas tu ambil scan dan isi tempat checkpoint berkenaan, nama dipanggil, nama dipanggil, ambil gambar, soalan penuhkan, ambil borang dan patah balik. So yang lain pun akan follow step yang sama. Okay, so insyaAllah tak ada masalah pasal setiap tempat tu akan ada yang jaga. Cuma yang kami risau adalah barcode anda jangan hilang. Barcode anda jangan, kalau hilang masa di dalam tu, sebelum sebagai contoh anda nak scan tu tiba-tiba hilang, anda kena maklumkan awal, anda terpaksa patah balik ke belakang sekali cari barcode yang hilang, ataupun kalau hilang juga kami akan berikan yang baru. Kalau perlu lah, saya tak hilang lah kan, masa dia akan mengganggu proses. So pastikan tak hilang, kalau hilang bagi tahu awal sebelum anda beratur di ruangan B1 tadi. Ya. Itu sajalah saya rasa. Jelas Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Razi di atas penerangan berkenaan dengan gambar convocation, dan saya harap pelajar-pelajar semua fahamlah. Okey, seterusnya taklimat berkenaan dengan peraturan di dalam majlis dan juga di dalam dewan. Okey, yang pertama, ibu bapa ataupun tetamu, ini yang anda bawa lah, hendaklah berpakaian rasmi seperti berikut. Untuk tetamu lelaki, hanya baju Melayu, baju batik, suit ataupun blazer, kemeja dan berkasut. Untuk tetamu perempuan pula, baju kurung, baju kebaya, long dress dan berkasut. Hanya ini sahaja dibenarkan untuk masuk. Jika tidak, tetamu anda, ibu bapa anda tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan. Dan yang kedua, hanya 2 orang tetamu yang berumur 12 tahun dan ke atas sahaja dibenarkan masuk ke dalam dewan. Di mana setiap pelajar anda akan menerima 1 pas masuk. Untuk 1 pas masuk ni mewakili 2 tetamu. Di dalam dewan nanti tetamu anda ataupun ibu bapa anda akan didudukkan bersama. 2 orang. Minta dia diorang ni, ibu bapa anda ataupun sesiapa yang nak datang untuk convocation anda, isteri ke suami ke tunang ke dan sebagainya, gunakan pas yang sama untuk diorang berdua. Masuk bersama-sama. Dan jika tidak ada pas masuk, anda tidak dibenarkan masuk langsung ke dalam dewan. Itu terlihat. Dan pas sentiasa ada. Dengan jika nak ke tandas ataupun ke mana-mana, jika dah masuk dalam dewan, sila bawa pas untuk nak masuk balik ke dalam dewan.
Jika tak ada PAS memang kami tak benarkan masuk walaupun tadi telah diberi masuk kerana ada PAS. Sila ingatkan pada ibu bapa ataupun tetamu anda untuk bawa PAS masuk bersama-sama dengan mereka sepanjang masa, setiap masa. Yang ketiga, anda tidak dibenarkan merakamkan gambar, membawa handbag dan keluar masuk dewan semasa majlis berlangsung. Kalau nak pergi toilet, pergi siap-siap. Kalau nak ada urusan ke mana ke, selesaikan sebelum anda masuk ke dewan kerana kita ingin mengurangkan pergerakan dan penyebaran penyakit. Itu kita risau sekali. Bila ada keluar masuk pergerakan dalam bila kalau boleh dah masuk tu duduk di tempat masing-masing. Handbag, graduan tidak dibenarkan bawa. Ibu apa tak ada masalah. Graduan. Kerana apabila anda duduk, setelah anda menerima scroll anda tidak akan duduk di kerusi yang sama. Anda akan duduk di kerusi yang berlainan. So handbag ke apa yang berkaitan dengan badan anda, nak sangkut-sangkut, tidak dibenarkan bawa langsung. Hanya badan saja, berlenggang saja, masuk ke dalam dewan. Dan yang keempat, tidak perlu berjabat tangan. Jangan nak salam-salam, jumpa kawan-kawan dah lama tak jumpa, jangan nak salam, nak peluk cium ke apa, anda tidak dibenarkan langsung. Ianya berlaku di dalam dewan ataupun semasa berada di Hotel Tenera. Dan yang kelima, makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam dewan. Ini yang kena tahulah. Tiada makanan dibenarkan, tiada minuman dibenarkan. Sebelum datang tu makan siap-siap. Mana yang sesi pagi, bangun awal, sarapan siap-siap kat mana-mana tu baru datang. Mana sesi petang, makan tengah hari siap-siap, makan awal untuk datang. Dan yang keenam, menjaga adab, suara dan tingkah laku. Janganlah nak menjerit kat dalam tu. Ada jumpa kawan-kawan ke apa ke, sila jaga adab. Dan yang terakhir, ibu bapa dan tetamu diminta menghormati majlis dan tidak keluar meninggalkan dewan sebelum majlis tamat. Kadang-kadang ada juga ibu bapa ataupun tetamu yang anak dia dah naik pentas 5 scroll, dia tak nak tengok dah, tak nak tunggu dah. So keluar, balik. Minta bagi tahu ibu bapa anda tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan langsung. Okey, ini adalah layout Dewan Convocation. Sila perhatikan betul-betul. Ini adalah tata cara bagaimana tadi Encik Razi dah beritahu dah. Secara roughly bagaimana dan tata cara untuk anda menerima scroll diploma masing-masing. Di dalam dewan ini, di bahagian kiri dan kanan, anda akan duduk di bahagian hadapan sini. Semasa pendaftaran, kalau anda tengok di bawah ni, warna hitam ni, ini adalah meja pendaftaran para graduan. Semasa datang, sila ke meja ini, tunjukkan MySejahtera masing-masing dan anda akan dibawa terus ke tingkat 1 melalui tangga di sini. Ke tingkat atas, tingkat 1 untuk berkumpul sebelum perarakan masuk. Dan apabila perarakan masuk bermula, anda akan turun tangga sini dan terus masuk ke pintu utama melalui kapet merah ini dan duduk di kiri kanan di bahagian hadapan di tempat duduk pelajar. Kita tahu tu ya. Dan apabila majlis bermula untuk penerimaan scroll, pelajar pertama di bahagian kanan sini, kalau tengok anak panah warna biru ni, anda akan diminta bangun. Bangun, bila bangun seorang ni bukan maknanya satu orang saja. Satu row ni terus kena bangun. Kena bangun, anda akan diarahkan bangun dan terus berdiri dan bersedia melalui anak panah biru ni ke hadapan untuk get ready menerima scroll masing-masing. Checkpoint yang pertama ni adalah barcode scanner. That's why itu penting. Pastikan bila dah kena panggil tu, ada bersama dengan anda barcode yang telah Dr. Kohila bagi tadi. Make sure ada. Kalau tak ada, cari. Kalau let's say hilang ke, terlepas kat mana-mana ke, janganlah menangis pula. Tak guna. So cari pegawai-pegawai yang ada, beritahu barcode anda hilang. Kita cuba selesaikan. Alright. Dan apabila selesai barcode pertama, terus ke checkpoint yang kedua untuk pembaca nama.
Di sini kaunter ni dia akan baca nama anda apabila anda tiba di atas pentas nanti. Dan seterusnya ke checkpoint yang ketiga, sebelum saja anda menaiki tangga ke atas pentas, dekat sini ada jawatankuasa ataupun staf yang jaga ke sini bersama-sama dengan hand sanitizer. Pastikan anda menerima hand sanitizer anda, bersihkan tangan anda dan naik ke atas pentas. Dan saya nak ingatkan anda semua, setiap graduan anda tidak dibenarkan langsung membuka mask. Sama ada semasa duduk, semasa menerima scroll ataupun semasa berada di dalam Dewan Convocation. Walaupun naik atas nak naik ambil gambar dan sebagainya, anda tidak dibenarkan membuka mask. Apatah lagi bersalam dengan tetamu kehormat kita. Tidak. Nanti saya akan tunjukkan video tata cara untuk menerima scroll diploma masing-masing. Kelima ni dekat tetamu kehormat lah. Bila sampai sini, ulurkan tangan, ambil diploma masing-masing, letak di kiri badan anda dan terus jalan ke tangga yang seterusnya. Dan ini laluan yang akan anda ikuti. Warna biru ni. Terus ke tepi dewan belah kiri, terus ke belakang dan terus ke belakang ibu bapa dan masuk ke depan balik, terus ke lorong kedua. That's why saya cakap, jangan bawa handbag. Pasal tempat anda nanti, tempat duduk awak anda yang duduk mula-mula, anda tidak akan duduk di situ. Anda akan duduk di kawasan yang lain, di tempat duduk yang lain. Ini untuk mereka pelajar-pelajar DDT lah. Pasal DDT yang akan terima diploma dahulu. Selepas persembahan, pelajar DRM juga akan menerima diploma masing-masing. Sama juga, kalau contohnya di belah kiri ni, anda akan bangun, ikut anak panah ni, nanti pemandu graduan akan bawa dan tunjukkan jalan dan pastikan anda tidak jalan bersama-sama dengan kawan-kawan anda. Jangan jalan rapat-rapat lah, pastikan ada penjarakan fizikal. Terus ke belakang, terus jalan melalui belakang ibu bapa, terus ke depan. Sama juga prosesnya ke checkpoint yang pertama untuk barcode scanner. Checkpoint yang kedua untuk pembaca nama, serahkan. Checkpoint yang ketiga untuk sanitizer, naik ke atas pentas. Yang keempatnya anda kena tunggu, berdiri di sini, tunggu sehingga nama anda dipanggil. Baru anda ke hadapan. Jika nama anda tidak dipanggil, sila jangan ke hadapan. Alright, dan pastikan apabila anda berada di atas pentas ni, anda dah mula tunjuk senyum. Walaupun dalam mask pakai muka pakai mask, senyum. Kadang-kadang melalui mata pun kita dah nampak muka kita senyum. Ini adalah kejayaan anda dapat diploma. Raikannya. Apabila terima scroll, teruskan berjalan ke tangga, turun tangga, jalan ke hujung dewan, jalan ke belakang dan masuk ke lorong tempat duduk anda. Nanti pemandu graduan akan tunjukkan di mana kedudukan dan tempat duduk anda. Sila jangan cari cakap tadi tadi aku duduk situ, tadi duduk sini. Tak boleh. Dengar arahan jawatan kuasa yang bertugas. Di mana dia kata duduk, duduklah di situ. Alright, kata berdiri kat mana, sila berdiri di situ. Alright, okay. Dan sepanjang anda berdiri di kiri kanan dan di atas pentas, sila jaga adab masing-masing, jaga etika masing-masing. Anda juga tidak dibenarkan melambai-lambai, menjerit, memanggil-manggil, dan sila jangan potong barisan. Ikut kedudukan yang telah ditetapkan oleh pemandu graduan. Okey, kat sini saya akan tunjukkan video tata cara pemakaian jubah dan etika convocation. Sambil-sambil tengok video ni, jika ada persoalan, sila tuliskan di ruangan chat box. Dan mana yang masih belum isi kehadiran, sila isi. Dan selepas video ni ditayangkan, kita akan sama-sama jawablah persoalan-persoalan anda. Mana yang kita boleh jawab, kita akan maklumkan di sini.
kelas ini. Boleh. Okey, ini tata cara untuk penerimaan sijil dan diploma anda semasa di atas pentas. Okey, setiap kawasan yang anda berdiri akan ditandakan dengan tanda X. So anda tak perlu risaulah. Kirsten, anak lelaki tamu tangan. Okey, dengar nama anda dipanggil baru anda jalan. Sebelum sampai tunduk dan terus terima diploma anda. Selesai dan jalan terus. Nur Nadira Najwa binti Abdullah. Anda tak perlu jalan laju-laju, jalan relax je. Dan masa anda terima diploma, pandang ke kamera, pandang ke juru kamera. Kalau tak gambar tak cantik nanti. Faizal bin Tagius. Ini perkara yang dilarang. Anda tak boleh buat macam ni, lambai-lambai begini. Tunduk sampai macam nak rukuk, tak boleh. Nur Nadira Najwa binti Abdullah. Ini tak boleh. Jangan cuba-cuba sesekali nak cuba selfie. Anak lelaki tamu tangan. bin Tagius. Alright, okay. Saya nak ingatkan lagi sekali, semasa menerima diploma masing-masing di atas pentas, pastikan anda pandang ke juru kamera. Pandang ke juru kamera, sambil senyum, dan apabila nampak flash tu, maknanya dah sudahlah gambar awak. So, kira 1, 2, 3, okey jalan. Pandang ke kamera, kira 1, 2, 3 dan jalan. Apabila jalan, letakkan diploma anda di tangan kiri. Letakkan di samping belah kiri dan jalan terus. Gitu. Alright, okay. That's all for now. Thank you for much for listening and congratulations. Tahniah diucapkan pada semua graduan yang berjaya. Dan akhirnya combo juga dapat juga ke Majlis Convocation pada sesi kali ini, dan saya ucapkan pada anda semua jaga SOP, jaga diri, make sure anda sihat dan anda semua dapat datang ke Majlis Convocation nanti.
So kita tengok ke sesi Q&A, ada soalan. Okey, sebelum tu ada makluman kat sini. Kereta tidak dibenarkan parking di hadapan di kawasan hadapan hotel. Sila parking di kawasan letak kereta yang disediakan di basement hotel ataupun di mana-mana tempat yang diarahkan oleh petugas hotel untuk kereta dan hanya ibu bapa dan graduan sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam dewan. Ini jika ada di antara anda semua datang dengan adik-beradiknya lain lebih daripada 2 orang, anda tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan. Kenalah pergi cari tempat lain, beritahu orang lain. Hanya 2 orang sahaja yang ada kad dibenarkan masuk ke dalam dewan. Okay, kita tengok pada soalan, ada soalan tak? Okay, ada soalan? Siapa ada soalan? Bila tanya kat sini. Okey, nak tanya kalau pakai bag sling kecil daripada Sabrina Abdullah, dalam jubah boleh ke? As long as tak nampak, tak ada masalah. Jangan bila awak pakai bag tu, orang awak pakai jubah nampak badan awak besar. Dengan Q&A sekarang ni. Ya? Telefon boleh tidak boleh bawa, tak ada masalah. Handphone handphone boleh bawa, cuma tak boleh nak ambil gambar, beri angkat, tak boleh. Anda tidak dibenarkan. Cinta Elha, kalau kasut selain warna hitam boleh ke? Tak ada masalah. Tapi bukan sneakers bukan kasut sport. Macam lelaki masih kasut bertutup, kasut formal. Perempuan ni dia ada kasut-kasut dia yang tak ada masalah. Nurul Syifa, andai kata tertiba close contact dan tak boleh masuk dewan, yuran boleh dapat balik ke? Ini nanti saya kena tanya pada tu jawatan kuasa berkenaan dengan yuran. Saya tak boleh jawab. Ada ke jawatan kuasa yang boleh tolong jawab? Ini nanti kita ambil Nurul Syifa, nanti kita akan get back to you. Fauzan Ishak tanya baju kemeja warna hitam saja ke? Baju kemeja tak ada masalah, warna-warna apa pun boleh. Bukannya nampak pun, awak akan pakai jubah. Kalau self-test tu kena submit juga ke untuk parent? Apa? Aida? Kalau self-test tu kena submit juga ke untuk parent? Dekat link tu? Self-test, ya. Okey, baik. Terima kasih. Ibu bapa pun perlu ambil juga ujian RTK. RTK tu maksudnya boleh guna RTK Seneva ataupun NASA. Swab test tu kalau nak buat PCR tu kosnya lebih tinggi lah. Jadi disarankan self-test kit yang boleh dibeli di farmasi tu yang diiktiraf oleh KKM. Lebih mudah. Ya. Rozalina dah jawab. Guna self-test kit. Guna ILEO tu pun boleh. Tak ada masalah. Dekat farmasi ada jual. Ada soalan lain? Okey, makluman daripada jawatan kuasa persiapan tempat. Makanan ada dijual di restoran Selasih berhadapan dengan lobi hotel. Jadi kalau ada yang tak sempat nak makan ke, nak cari makan ke, dekat restoran Selasih, Hotel Tenera, ada dijual juga makanan. Ada soalan lain? Dalam Cik Ri, saya ada satu soalan. Ya, Mirul. Okey, Cik kata untuk lelaki kalau pakai baju kemeja perlu pakai blazer sekali kan? Tapi masa kita orang pakai jubah tu perlu ke cabut blazer ke kena pakai blazer sekali? Itu saja. Tak perlu. Blazer tak perlu. Oh, okey. Terima kasih.
Pasal awak pakai jubah, nanti awak pakai jubah, pakai blazer, panas pula dalam tu. Tapi kalau anda nak pakai blazer, dia alu-alukan, tak ada masalah. Kalau tak pakai tak apa kan cik Tak apa, tak ada masalah pasal awak pakai jubah. Terima kasih. Su Suraya, saya difahamkan beg tidak boleh dibawa masuk ke Dewan. Tu ada tempat simpan beg tak? Tak ada kena simpan, bagi tahu kat parents ke, bagi pada parent, bagi pada letak dalam kereta ke. Ada soalan lain? Ya, Encik Riz, Ya. yang tanya ibu bapa perlu submit di form di perlu submit keputusan ujian di Google Form tu betul. Maksudnya graduan upload 3 sekali. Pelajar sendiri, ibu bapa, pengiring. Sekali dalam link yang sama. Ya. Sebab boleh letak more than one attachment dalam tu. Awak Boleh tolonglah letak kan. tiga-tiga. Sebab nak you sekali upload je semua tu. Tak perlu ibu bapa awak upload. Tak perlu dia orang buat sendiri. Awak tolong uploadkan. Okay. Ada soalan lain tak? Adakah anda jelas dengan taklimat pada sesi petang ni? Okay, last question, ada tak? Baju Melayu dengan songkok sekali ke? Songkok tak perlu, awak nak pakai mortarboard tu. Songkok tak perlu. Saya nak tanya, tudung memang kena warna hitam je ke? Tudung kena warna hitam, saya tak boleh jawab. Kat sini. Siapa ada kat sini? Doktor ada ke? Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Kita benarkanlah untuk tudung, kita benarkan you pakai tudung warna yang bersesuaian dengan jubah kamu ataupun dengan baju lah. Tak perlulah warna hitam. Saya rasa boleh kot. Mungkin sebab kamu takut warna tu baju kamu dengan tu kan, tak sama tak match. Jadi boleh je, boleh warna lain pun tak apa. Alhamdulillah. Madam. Okey. Doktor nak tanya, Terima kasih. Okey. boleh bercorak-corak ke mesti plain? Plain, mesti plain. Plain. Take note. Thank you. Plain tu maksudnya ada batu-batu tak apalah. Janganlah ada bunga-bunga pula ya. Tak lawa. Terima kasih. Thank you, Doktor. Dia tak cantik kalau ada Thank you. bunga pakai mortarboard tu. Biar yang plain pun cantik tau. Okey, Saya baik. tak kisah warna apa. Daniel Fuad tanya pasal tie, saya tak kisah warna apa as long as ada pakai tie. Ada lagi ke? Nur Diana Fadil, ada cemah disediakan ke kalau ahli keluarga selain ibu bapa datang? Maaf, tidak disediakan. Pada yang datang lebih daripada 2 orang tu, kami tidak sediakan tempat menunggu, tempat apa. Minta maaf. Selamat petang, Ada nak sorry. duduk dekat bilik hotel tu tak ada masalah. Itu hotel ni. Nak tanya untuk non-Muslim, dia punya rambut tu ada cara nak kena ikat semua rambut ke atau boleh half sahaja? Asal kemas. Asal kemas. Oh, okey. Thank you. Yang tadi ada saya tanya, Cik Riz tadi ada tanya pasal emas tu, ada jawab dah ke belum? Saya baru masuk. Mas, yang mana? Tadi tanya pasal emas. Mas lain warna hitam. Yang tu kita emas, semua graduan kita beri emas yang disumbangkan oleh alumni. Jadi kita akan pakai semua orang sama. Emas akan berwarna yang hitam yang diberikan sendiri hati daripada alumni. Jadi kita pakai mask yang sama. So semua graduat akan memakai mask yang sama, seragam. Dan terima kasih juga kepada alumni, ex-pelajar PMKN yang sudi menyumbangkan mask. Sebanyak lebih 400 pieces untuk semua. Anda semua. Tahniah. Ini graduan yang bila alumni dah berjaya, dia give it back to the poly. Tahniah.
Dan dinasihatkan juga ya, anda bawa emas lain, pakai double layer emas lagi bagus. Selain emas yang kita bekalkan, anda pakai emas anda sendiri, pakai double, lagi bagus untuk protection. Yang emas yang kita bagi tu earlobe. Jadi yang pakai tudung tu kalau ni bawa extender masing-masing lah. Okey. Ada apa-apa lagi tak sebelum kita tutup? Saya harap anda semua faham. Tadi Cik Riz tadi ada tanya kasut saya hitam boleh tapi janganlah warna merah, kuning ya. Warna macam hitam. Warna gelap lah. Gelap, warna macam coklat, brown. Macam Awak tu. merah kan nanti akan Jangan nampak merah. merah kasut awak di berjalan. Tak lawa langsung nanti nampak macam apa tak tahu. Okay. Oh, yang ada yang tanya nak ambil gambar dengan parents. Tingkat 1, dekat tingkat 1. Nanti pihak jurugambar kan akan bagi juga. Dia akan promosikan kat situ. Awak tengok untuk tingkat 1. Dan saya nasihatkan juga, jika anda cepat pergi ambil gambar dulu. Jangan tunggu dah lama, pasal kalau pagi, siapa yang sesi pagi, dia akan ambil gambar lepas habis sesi. Ingat ibu apa? So lepas pukul 12.30 tu memang akan ramai, beratur panjang. So bila awak dapat, terus pergi. Dan untuk sesi petang, kalau awak datang awal pukul 9, pukul 10 lagi bagus untuk ambil gambar. Awak tak payah tunggu lama. Datang siap awal untuk ambil gambar, lepas tu boleh tunggu untuk masuk. Kalau tak nak tunggu lepas pukul 5.30 awak ambil gambar, tak ada. Sila air bulan tu sampai malam pun tak ambil lagi. Sila setkan masa anda awal. Parking rate Hotel Tenera. Nanti saya akan tanya daripada parking cik saya ada tak ada? Nanti saya akan maklumkan kemudian dengan PA berapa harga parking. Okay, jika ada apa-apa boleh cek dalam link lampiran panduan prosedur umum bersama dengan surat jemputan. Okey, jika tak ada apa-apa soalan lagi, saya ucapkan terima kasih pada para graduan semua dan juga pada jawatankuasa yang bertugas yang memberikan taklimat pada petang ni. Link recording sesi kita ni telah direkod. Kita akan sharekan juga nanti dalam masa dekat dengan PA-PA. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang tidak dapat join untuk sesi petang ni, kita akan bagi. Apa yang doktor kata tak kisah ni, Syazana Lokman. Tudung plain hitam. Saya tak faham soalan. Dah confused. Apa yang confused? Warna tudung. Warna tudung apa doktor? Alright, okay. Thank you so much. Congratulations to you. Nanti kita jumpa pada hari Selasa 22 hari bulan di Hotel Tenera. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih.